Astaghfirullahaladzim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية والعناية والرحمة والبركة والمغفرة برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan kedudukan yang tinggi lagi terpuji. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan Muhammad, apakah sama di antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu di kalangan kamu? Sesungguhnya yang sentiasa dalam keadaan ingat kepada Allah orang-orang yang berakal, yang cerdik. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya raikan, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Rosidi Mansor selaku pengerusi dan kuasa Urusan Surau Asy-Syakirin Keramat Wangsa, dan kalau bersama kita pada pagi ini juga kehadiran dan kuasa surau, dan yang saya hormati, yang kasihi, yang saya raikan, pastinya lah kehadiran para jamaah duha pada pagi ini, para muslimin dan para muslimat yang jauh datang, yang dekat tiba, yang berjalan pun tiba,
yang berkenderaan pun sampai. Semua ini merupakan satu rezeki yang Allah campak ke dalam hati kita masing-masing. Rezeki untuk datang ke surau bukan satu benda yang boleh dianggap mudah. Keinginan, kemahuan, semangat, dorongan untuk sampai ke tempat namanya surau dan masjid, tuan-tuan, adalah satu hidayah daripada pintu hidayah Allah Azza wa Jalla. Baik, okey tak? Tak bergema sangat okey, sebab suara saya suara tinggi jadi kau bergema, tapi kalau okey tak apa. Ni pun saya dah jarak dah ni. Dah jarak dah. Baik. Jadi satu hidayah besar pada Allah Azza wa Jalla. Saya sebut bukan apa sebab saya merasakan bahawa bila Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Allah beri dengan pelbagai bentuk. Kata Al-Imam As-Suyuti, "Idza ahabba Allahu 'abdan." Ini kata ulama kita, bukan hadis ya. Kata Imam As-Suyuti, "Idza ahabba Allahu 'abdan yarzuquhu al-khaira." Bila Allah sayang kepada hamba-Nya, Allah akan buka pintu kebaikan. Allah buka pintu kebaikan kepada kita. Tandanya kata Imam Suyuti, Allah sayang kepada kita. Saya tak nak bercakap benda besar. Allah sayang kepada kita ni kadang-kadang simple je. Tengok ada satu kata apa ni, poster Ustaz Rashidi poster letak di satu lokasi tertentu, tepi jalan, diangkat tinggi, tertulis poster simple, Forum Perdana Ma'al Hijrah, sekian tarikh, sekian masa, sekian jam, ditulis dengan panelnya. Program 2 minggu lagi, bukan besok, diawalkan poster 2 minggu lagi. Tengok poster tu, kita lalu malam siang di jalan itu, tiba-tiba bergerak, tercatat dalam hati kita, forum, aku dah datang ni. Bahkan bukan datang, catat dalam diary, Forum Perdana hari Ahad sekian tarikh di Surah Asy-Syakirin, lepas Isyak contohnya. Masuk diary, letak dalam diary untuk tak dilupai tarikh ini, 2 minggu lagi. Apa tandanya itu sebenarnya? Ikut pandangan Imam Suyuti, itu tanda Allah sayang kepada kita. Tak datang lagi forum tu, tapi dalam hati kita dah tercatat, 2 minggu lagi aku akan datang dengan forum ini. Tulis dalam diary, dalam phone tu tulis. Subhanallahil azim. Apakah semua orang buat kerja macam tu? Tak semua orang. 10 orang lalu-lalang tengok iklan, mungkin seorang dua je, mungkin kebanyakan tengok je lah, oh saja, ataupun langsung tak baca, langsung tak tengok. Dia tengok pun sekali imbas. Mungkin yang tengok dengan perhatian 2-3 orang tadi, tulis dalam ingatan, catat, forum lebih lagi. Tuan-tuan, ini bukan suatu benda yang tiba-tiba. Ini semua rezeki Allah campak dalam hati kita, sebab Allah nak beri kita kebaikan. Ini pandangan yang menarik daripada Imam As-Suyuti. Bila Allah nak beri kita kebaikan, Allah sayang kepada kita, yarzuqul khaira, Allah rezeki kebaikan. Tuan-tuan, pada pagi ini alhamdulillah Allah himpunkan kita. Yang jauh pun tiba, yang dekat pun sampai. Saya tadi bila datang tadi, saya lalu kot depan tu, saya nampak 2-3 muslimat berjalan kaki, pegang beg, baju kurung. Saya kata, ini confirm nak ke surau. Ustaz, saya tak berhenti ambil lah. Ya, Ustaz tak berhenti ambil ke kami? Tak boleh lah, saya seorang-seorang. Kalau saya isteri boleh berhenti kot, tanya nak ke mana.
Hati berkedip, saya kata, ini muslimat aku surau. Dan insyaAllah memang surau. Tuan-tuan, dia berjalan tu bukan semua orang. Satulah kita dalam hidup ini, rezeki kita tak nampak, tapi Allah tahu. Siapa yang Allah nak campak rezeki, iman ke, ilmu ke, amal soleh, Allah Maha Kaya. Tapi ingat, Allah tidak akan campak rezeki kebaikan, melainkan kita usaha nak dapat kebaikan. Usaha kebaikan kita cari. Macam contoh elan forum perdana tadi, kita lalu 6 kali sehari tapi tak baca pun, tak pantau, tak tengok pun, makna kita tak nak cari pintu kebaikan yang ada pada poster tersebut, elan ceramah forum contohnya. Tapi kita kadang-kadang bukan saja tengok, snap dengan gambar pula supaya tak hilang dalam phone kita, ambil gambar pula, sebar pada kawan lain, WhatsApp, grup-grup ada forum sekian-sekian, gambar diambil. Dan kita bukan sekadar gambar, mencari-cari bila nak adakan forum ceramah di masjid di surau ni. Tuan-tuan, semua ini bagi saya, mukadimah pagi pada pagi ini bukan satu nikmat yang kecil, ini nikmat yang besar. Ilmu bila disuluh, dia akan mendarangi. Ilmu bila cari, kita akan bahagia. Satulah saya ucapkan tahniah kepada Al-Fadhil Ustaz Rosidi Mansur selaku pengurusi dan sahabat lama saya atas inisiatif yang sebegini, untuk himpunkan masyarakat walaupun sekecil bilangan macam mana, semangat itu ada. Dan kita kena akur, ini semua merupakan satu inisiatif yang terbaik, untuk memasyarakatkan dengan ilmu masyarakat yang ada. Memasyarakat dengan ilmu, masyarakat supaya faham ilmu, ini inisiatif yang baik, inisiatif yang terbaik yang kita patut sokong, dokong. Bukan isu nak lengkapkan program surau supaya nampak gah di hujung tahun. Bukan isu nak nampakkan banyaknya program surau untuk dilihat pada mesyuarat agung, bukan. Tetapi atas semangat untuk mengajak masyarakat berilmu. Ustaz Rosidi mungkin tak mampu seorang-seorang beliau untuk buat kerja dakwah. Diajak kawan-kawan datang untuk beri ceramah. Jadi mungkin tak mampu untuk semua kuliah. Dia buat kuliah, dia ajak kawan-kawan beliau untuk datang untuk beri ceramah. Ini satu usaha. Dan saya bercakap bukanlah saya dalam kerangka gembira sangat untuk datang dari sudut untuk orang kata pun menambahkan bilangan jadual, tidak. Tapi bagi saya nak saya hidup dengan ilmu dan mati dengan ilmu. Saya nak saya hidup dengan agama, mati dengan agama. Langkah-langkah saya jauh Shah Alam sampai sini. Bukan isu bayaran yang diberikan, ya memang adalah habuan diberi, tapi saya tahu lebih besar lagi adalah saya nak hidup dengan suasana langkah saya diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila saya dapat beri ceramah, saya akan buka kitab depan saya, 3 kitab saya bawa petang pagi ni. Saya buka, semak, baca. Tak cukup yang kitab, saya buka iPad lagi. Saya nak ambil ilmu. Saya pun nak belajar sesuatu yang pasti baru bagi saya dapat satu benda baru. Dan saya sampai tuan-tuan semua. Tak banyak pun sikit. Sebab kita nak berkongsi perkara yang boleh bawa kebahagiaan di alam sana nanti. Tak adalah pintu kebahagiaan yang paling utama ialah dengan ilmu. Ilmu pemandu kita. Tak ada kebahagiaan yang paling besar kecuali dengan iman. Iman penyelamat kita. Tak ada kebahagiaan yang paling besar melainkan dengan amal soleh. Amal soleh bekalan kita. 3 ini pasti kita kena cari, usahakanlah. Nak bahagia, tuan-tuan, ilmu. Sebab ilmu pemandu. Kita tak faham tentang hukum hakam fiqah, belajar fiqah, kita faham, betul kan? Kita tak faham tentang soal hukum hakam Al-Quran,
nak baca macam mana, makhraj lagu mana, hukum-hukum Quran baca, belajar. Kita mula faham tentang hukum Quran. Kita tak tahu tentang persoalan tentang adab-adab dalam soal ibadat dan akhlak dan ibadat. Contoh, kita mengaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak faham tentang hakikat hidup dunia akhirat macam mana, mati macam mana. Kita belajar tafsir Al-Quranul Karim. Kesemua ini pemandu dah, pandu kita. Akhirnya bila ilmu memandu kita, tidak ada orang yang gagal dalam hidup, insya-Allah. Ilmu bila pandu kita, tuan-tuan, dia akan pandu ke jalan apa? Ilmu tidak pandu ke jalan kejahatan dan keburukan. Hati yang sakit, hati yang banyak masalah, hati yang dah hitam pekat, belajar ilmu tasawuf, bab hati, bab akhlak, bab adab, kitab Imam Al-Ghazali contohnya, insya-Allah hati kita mula bersih. Yang sakit sembuh, yang hitam jadi putih baik, yang dah kotor jadi baik suci. So kita masuk dalam ilmu tasawuf, kita buka kitab Ghazali, buat kuliah contohnya, dari bab ke bab, dia akan basuh. Yang kita mungkin satu masa dalam hidup hati kita tak pernah nak ceria, dendam ke orang, kata ke orang, tak suka ke orang, caci orang. Contohnya, saya sebut saya lah, mungkin ada masalah hati. Bila masuk bab ilmu tasawuf, bagian-bagian hati kena bersih, jangan ada dendam kesumat, hati ni berkena percaya, macam-macam. InsyaAllah ilmu akan pandu kita, hati kita makin percaya. Ilmu tentang hukum hakam fiqh beribadat, macam mana kita nak betulkan solat, nak betulkan ibadat seharian kita, puasa contohnya. Buka ilmu fiqh, diajar apa hukum hakam tentang soal solat, tentang soal puasa umpamanya, syarat sah puasa, syarat sah solat, qiyam macam mana, duduk macam mana, rukuk macam mana. Menyebabkan dengan ilmu tadi pandu kita. Yang mungkin kita sebelum ini solat buat, tetapi tunggang langgang, tak tahu masbuk, muafiq, tak tahu nak ikut macam mana, nak rukuk macam mana. Imam dah rukuk, belum rukuk, imam belum rukuk, dia rukuk kita, imam dah sujud, kita belum sujud, imam belum sujud, kita sujud. Menyebabkan ibadat kita tunggang langgang, mungkin batal. Tapi bila al-fiqh kita masuk, dia akan pandu kita, menyebabkan sembahyang lengkap, puasa lengkap. Ilmu ni tuan-tuan memang pandu kita. Ilmu tak pernah sama sekali menipu kita. Kalau ilmu menipu kita, itu ilmu sesat, ilmu salah lah tu. Ilmu agama tak menipu kita. Dan yang hidup ini kita yakin betapa bukan ilmu semua kita, tapi iman penyelamat kita. Iman jadi penyelamat tegar. Kita percayakan tentang Allah, kekuasaannya. Kita percaya yakin adanya hari akhirat. Kita percaya ada dosa pahala dalam hidup. Kita mengaji tentang persoalan alam gaib, alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar. Kita mengaji tentang soal-soal ketuhanan Allah, rasul Nabi. Semua ini penyelamat kita daripada apa? Daripada gangguan akidah yang boleh ganggu akidah kita, yang boleh merosakkan akidah daripada benda-benda gaib. Contohnya dalam bab-bab ghaibiyat, tentang isu kubur, syurga, neraka, hari akhirat, hari kiamat. Ini benda-benda yang kita kena cermat. Dari mana kita punya penyelamat? Ilmu akidah. Sehingga timbul kepercayaan penuh tentang isu ghaibiyat, contohnya mati, syurga, neraka, dosa pahala, penyelamat. Dan kesan keselamatan ilmu iman, dia akan pelihara kita daripada dosa, daripada kejahatan, dari mungkar. Ilmu akidah. Kita takut
untuk berdusta, berbohong. Sebab apa? Itu adalah ancaman nanti di padang mahsyar. Kita takut untuk benda maksiat, benda-benda yang Allah murka. Sebab apa? Dosa besar nanti, atau hukum nanti di padang mahsyar nanti, menyebabkan penyelamat kepada kita. Dan yang ketiganya adalah amal salah kita. Amal salah kita, tuan-tuan, bekalan kita. Amal soleh bekalan kita mula daripada kita tutup mata sampai kita berada pada mahsyar. Dia tahap amal soleh bekalan kita daripada kita mula tutup mata saja, mati, sampai bila dia menjadi kita punya bekalan sampai di padang mahsyar nanti. Tempoh amal soleh jadi bekalan. Amal soleh mana apa? Amal soleh ikut ta'rifan Imam Al-Ghazali mudah. Amal soleh kata Imam Al-Ghazali, sesuatu amalan kecil atau besar yang Allah redha, yang Allah suka. Amal soleh. Apapun amal kita kecil besar, Allah redha, suka, amal soleh. Ada ulama tambah, termasuklah amal soleh itu pada nilaian manusia, orang suka. Orang tak kecil, amal soleh. Kita tengok di surau, contohnya kasut tak berapa nak teratur. Contoh je lah, simple contoh amal soleh kecil. Bukan besar lah, kecil, tapi kebaikan ada. Tengok di rak depan tangga surau kita, kasut berterabur. Kita pun ambil peluang 10 minit, kita atur hala ke depan belakang. Kasut muslimat, kasut laki-laki. Supaya jemaah keluar masjid, surau boleh terus pakai. Atur kasut dalam pandangan agama amal soleh. So apa? Amalan yang memudahkan orang. Memudahkan orang keluar masjid terus dapat selipan berjalan. Dalam agama, walaupun kerjanya atur kasut, tapi amal itu amal yang dianggap penting. Sebab apa? Mudahkan urusan orang. Saya Nabi sebut kan? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Man nafasa kurbata akhil mu'min, nafasallahu kurbahu yaumil qiyamah. Siapa yang tolong orang dalam satu pekerjaan yang baik, Allah tolong daripada mahsyar. Maksudnya apa? Amal tu agama pandang tinggi, walaupun atur kasut je tu ada. Tetapi Allah pun sebut, ada kalau kita atur kasut cantik, ada imam marah. Siapa atur? Pandai-pandai atur kasut. Ada imam datang marah. Atur kasut cantik elok, datang imam marah, maki. Siapa yang atur kasut ni? Saya ingat maki imam tu balik. Imam pun cerita marah. Ambil kasut imam, lontar di luar pagar. Jangan buat. Jangan buat. Imam tak marah. Imam kata apa? Oh, siapa yang atur kasut? Terbaik, Masya Allah. Masya Allah, imam kata Masya Allah. Dia puji. Walaupun kasut itu diatur itu pun, imam akan puji. Pengusi, ustaz akan puji. Bagi hadiah lagi saya rasa. Tuan-tuan, jadi saya rasa ini dalam agama, amal soleh bekalan kita. Amal soleh bekalan bermula bila? Daripada kita mula tutup mata, meninggal, sampai kita bertemu Allah. Sebab kemuncak amal soleh ini, bila bertemu Allah nanti, dia akan menjadi satu dalil, bukti untuk ayat kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Hadis banyak sebenarnya. Saya nak baca hadis pun saya ingat bukan masa lagi, tapi Nabi sebut kepada kita. Jadi tuan-tuan, dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, oleh kerana pagi ini merupakan pagi muqaddimah daripada hati kecil saya kepada tuan-tuan dalam semangat tazkirah ini, sekira ini muqaddim awal sesentuh, sebab saya berkeyakinan penuh setiap orang yang hadir pada pagi ini sedang berada dalam rahmat hidayah Allah Azza wa Jalla. Cuma tinggal lagi lah, ini harapan saya jugalah, mudah-mudahan
pada hari-hari mendatang, bahkan bulan mendatang, macam kata Ustaz tadilah juga, insya-Allah kita makin rancakkan lagi semangat duha kita ini. 1 jam saja, tak sampai 2 jam, 3 jam, sejam. Penceramah pun tahu sejam tu medai, ya. Kita pada setengah jam lagi pada pagi ini. Kita ramai-ramaikan, kita sebarkan tentang program ini secara penuh konsisten. Ajak kawan kita, teman taulan kita, adik-beradik kita yang berdekatan, jom kita datang. InsyaAllah kita nak kau keuntungan segera dengan ilmu, dan kau pahala segera dengan pengajian duha 1 jam ini. Apa pun cerita Ustaz dalam penyampaian, insyaAllah semuanya tentang bekalan untuk akhirat, insyaAllah. Tuan-tuan, ini perkara yang pertama. Saya ada 4 poin pada pagi ini nak sampaikan dalam masa 1 jam ini. Tajuk hari ini, tajuknya tanpa tajuk, atau tajuknya, ya. Daripada kita tak tajuk lah, pernah ada kitab khas kita akan guna pakai. Saya akan buat Ustaz Rosidi lah, ya. Perkara yang pertama selesai, itulah yang disebut kepada tuan-tuan mukadimahnya. Yang pertama, itu kita nak bina, kita nak bangunkan. Perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada orang tanya, pengalaman saya, ada orang tanya, kenapa kita sibuk sangat mengadakan duha dengan majlis ni duha, ada kuliah petang, ada kuliah macam-macam ada. Saya nak kata dalam bahasa jawapan yang paling mudah, dan bahasa ini bahasa diguna pakai para ulama kita. Antara yang guna bahasa ini siapa tuan-tuan? Iaitulah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Dia guna bahasa ini. Dia kata apa? Saya terjemah sajalah, terjemah saja. Kalau orang tanya kenapa duhanya dengan kuliah tu, kuliah ni sampai peringkat tak berhenti, tuan-tuan, bahasa mudah jawapan ulama Ibnu Qayyim kata apa? Sebenarnya menyibukkan dengan urusan ilmu dan agama hanyalah peluang masa hidup di bumi. Peluang menyibukkan urusan ilmu agama hanyalah peluang masa hidup di bumi. Maknanya kita nak sibuk dengan program duha ke, kuliah subuh, kuliah petang, muslimat ke, kuliah tengah hari ke, zuhur ke, hanya peluang masa hidup di bumi. Selepas alam bumi nanti, kita akan dicutikan Allah Azza wa Jalla. Tak ada lagi alam suasana macam sekarang. Sebab alam akan datang, alam menerima pembalasan, alam terima pembalasan, pahala atau sebaliknya. Sebab itulah jawapan yang mutlak ialah nak sibuk sekarang. Sebab apa? Sibuk dengan ilmu tak pernah merugikan kita. Saya suka sangat nak kaitkan dengan satu ayat dalam surah As-Sajdah ayat 12. Saya suka sangat sebab ayat itu bagi saya ayat yang begitu penuh dengan satu makna. Kebetulannya surah As-Sajdah bacaan pagi Jumaat dibacakan imam-imam kita setengahnya lah, tapi setengah bagi tempat baca Sajdah. Ayat 12. Ayat 12 Allah cerita tentang siapa? Tentang kita. Tentang kita. Bila tu? Ketika di padang mahsyar nanti. Apa yang berlaku di padang mahsyar? Ada segolongan kita ini nanti di padang mahsyar merayu kepada Allah. Apa rayuan kepada Allah? Merayu nak apa? Dia berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Segolongan kita di pada mahsyar nanti, kata Allah dalam ayat ini, merayu pada Allah. Dia merayu apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, pulangkan kami kembali ke bumi, balikkan kami ke bumi semula. Sebab apa?
na'mal salihan, kami nak beribadat, kami nak belajar ilmu, kami nak buat pahala, kami nak mengaji, kami nak dengar ceramah, macam-macam. Dia merayu pada hari dah berada di alam sana. Ini siapa cerita? Allah bagi tahu. Apakah cerita Allah itu satu yang palsu? Tidak. Ia kebenaran akan berlaku. Allah tidak berdusta tentang apa akan berlaku nanti. Ia benar akan berlaku. Segolongan kita merayu pada Allah, farji'na, tolonglah kami nak balik. Orang wangsa, keramat wangsa ke, wangsa maju ke, minta nak balik ke kampung halaman. Orang Shah Alam nak balik ke kampung halaman. Orang Selangor nak balik ke dia. Semua kita, maksudnya setengah orang ni minta nak balik. Nak balik bukan nak cari harta lagi dah, bukan nak cari harta dunia. Dia merayu untuk balik. Apa tujuannya? Na'mal salihan, kami nak beribadat, termasuk nak mengaji, dengan ceramah, dengan baca Alkitab, duduk dengan tok imam, dengan ustaz-ustaz, duduk dalam masjid, duduk dengan berjemaah. Itulah dia. Cerita ini apa makna tuan-tuan? Maknanya golongan ini, apa salah mereka? Salah mereka dahulu masa hidup, mereka tak peduli. Apalah kuliah-kuliah ni banyak sangat Tuhan menyusahkan, apalah kuliah-kuliah ni sampai peringkat menyusahkan. Orang ini di pada masyarakat mula merayu pada Allah. Ya Allah, kami dah kecewa ini. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami dah yakin betul-betul pengajian dulu perlu. Kami tak hadir, kami tak dengar ceramah, kami tak dengar ilmu, kami tak buka kitab, kami tak dengar apa disampaikan, kami tak dengar apa disampaikan. Tuan-tuan, nampak tak cerita saya ni? Ini cerita betul-betul nak bagi motivasi ni. Saya tak bermaksud tuan-tuan ni, jangan pula Ustaz Rosidi anggap saya bercakap dalam nada macam kami ni tak jadi mengaji Ustaz. Tak, tuan-tuan, orang dah mengaji. Kita nak perkemaskan lagi, kita nak perbanyakkan lagi jiwa ilmu biar ketat dalam hati, melekat. Itu kita nak sebenarnya. So kita kena ingat, kata Imam Al-Ghazali, dalam hidup ini nak tamak hal apa boleh, nak tamak boleh. Tamak ni bunyi memang tak cantik kan? Tamak-tamak ni secara bahasanya tak berapa elok kan? Tamak bahasa tu memang tak menarik, bahkan buruklah tamak-tamak ni. Tamak hal apa tamak. Tetapi dalam agama, dua benda yang Imam Al-Ghazali kata boleh nak tamak hal apa. Nak tamak banyak, tamaklah dua benda saja. Apa agaknya? Yang pertama, tamak harta. Bukan, jangan tulis lagi. Yang pertama, tamak dengan ilmu. At-tama'u fil ilm. Yang pertama, tamak halapan dengan ilmu. Nak mengaji, nak belajar, nak mengaji, tak cukup kuliah duha tambah kuliah maghrib, tak cukup maghrib tambah kuliah duha, tak cukup duha tambah kuliah muslimat contohnya. Tak cukup mengaji di Surau Syakiri, pergi masjid negara, tak ikut negara, pergi masjid lain pula. Pendek kata, tamak dia tu memang sungguh-sungguh tamak. Ini tak apa. Yang ini Imam Ghazali kata memang kena tamak dengan ilmu. Tak cukup-cukup, tak cukup-cukup. Ini kita nak sangat, barulah kita berjaya. Dan tamak yang kedua kata Imam Al-Ghazali ialah tamak dalam mencari keampunan Allah. Tamak dalam mencari keampunan Tuhan. Mana istighfar, taubat. Tak, belah pagi istighfar, petang istighfar, belah malam taubat, siang taubat, siang malam dia bertaubat istighfar. Ini tamak mencari keampunan Tuhan. Tak apa. Dia kata taubat tu malam siang, menangis dia, kerja dia, sikit-sikit menangis, sikit menangis. Apa? Minta kepada Allah keampunan. Dua ini kata Imam Ghazali kita kena tamak. Yang lain pandang-pandanglah. Ada orang kata kat saya, Ustaz, kalau dua tu Ustaz, yang lain tu macam-macam tak boleh. Saya kata,
Boleh juga, bukan tak boleh. Tamakkan harta, bukan tak boleh. Tetapi bimbangnya, tamakkan harta ini kita hilang nilai peribadi. Tapi kalau tamak harta untuk bersedekah, tamak harta untuk bayar zakat, tak ada masalah lah. Tetapi biasa orang kalau tamak harta, biasa masalah. Bila tamak harta ni tak ada cara, masalah. Dia tekan orang tu, tekan orang ni, tipu orang yang payah. Tapi kalau bab ilmu dengan taubat tadi, jangan bimbang. Tamak ilmu, selamat. Tamak kepada taubat, selamat insyaAllah. Itu dua perkara. Maka yang kedua, cerita saya tentang, kalau ada orang tanya kita kenapa kuliah macam, jawapannya mudah saja. Sebab peluang bercari ilmu di bumi, peluang di sana, balasan. Jadi sebab tu di alam akhirat pasti bukan lagi masa kita nak belajar mengaji dan cari ilmu. Kita menyesal macam mana di sisi Allah daripada masyar, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah tak layan kita. Allah takkan layan kita untuk balik ke sebelah bumi. Nak buat apa? Bumi mana kalau nak pergi? Mana bumi yang masih ada? Bumi Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Tanah bumi dah tak ada. Yang ada tanah akhirat. Tanah akhirat selama termandang, tanah bumi dah tak ada. Pokok, bukit, bukau, gunung, ganang, daratan, tak ada dah. Jadi kalau kita minta Allah nak balik ke mana? Maka semua ini permintaan yang tidak akan dilayan Allah, bahkan kosong. Cakap kosong sajalah. Kita nak masuk dalam ini. Yang kedua, nak sampai 4 juga ni, nak tamat 10.30, 4. Poin ketiga saya pada pagi ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ialah kita dalam hidup bermasyarakat, kita nak kena ada suatu konsep yang namanya at-ta'awun. Kata orang Jawa, cooperation. Jawa mereka. Kita dalam hidup bermasyarakat sebagai umat Nabi Muhammad, kita diajar untuk hidup secara cooperation, secara bersatu, bersama dan berpadu. Kenapa saya kaitkan? Sebab inilah suasana kita. Kesan kita hadir pengajian, kesan hadir kuliah duha, kesan kita hadir ke masjid macam ni, kita bersatu demi matlamat yang satu. Kita boleh bersatu, duduk bersama-sama. Suasana sekarang ni berjaraklah sikit, tak apalah, pandemik masih ada, tapi hubungan kita makin dekat, makin rapat, kenal mengenal, bersatu di pentas ilmu. Di mana kita bersatu? Di surau. Di mana bersatu? Di masjid. Dalam suasana macam mana? Kuliah duha, kuliah maghrib contohnya. Ini agama suruh. Sebab agama Islam, agama yang sentiasa nakkan kita hidup suasana kesatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah Al-Imran ayat 103. 02, 3. Allah sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kamu kena bersatu hati, semua kamu. Maka tuan-tuan, inilah agama punya arahan kepada kita. Dan kita pula bersatu di atas dasar apa ni? Kita bersatu ni atas dasar agama kan? Kita bercakap soal iman, ilmu, hati, ibadat, akhirat, tentang hukum hakam agama. Kita bercakap tentang agama, nak mengajak kepada keimanan, nak betulkan kesilapan hidup, nak perkemaskan ilmu dan agama kita. Inilah kesatuan kita. Kita tak dapat kesatuan di pasar malam, kita tak dapat kesatuan hati di pasar tani, kita dapat kesatuan ilmu di kedai kopi, warung-warung makan. Tak ada masalah, warung makan silakanlah. Untuk makan minum, anak isteri sila tak ada masalah. Nak ke pasar tani, beli barang makan, tak ada masalah, beli sayur payung. Tetapi bila berada kita di pentas ini, safnya kita bina, duduk bersatu hati dan bersatu dengar ilmu,
Ini kesatuan agama. Agama sampai kepada kita dengan suasana macam ni. Ada orang sampaikan, kuliah diberikan, kupasan diberikan, tafsir diberikan, hadis disampaikan. Subhanallahilazim. 10 orang hadir, 10 boleh faham. 1000 hadir, 1000 boleh faham. Menyebabkan sesama kita, insya-Allah tuan-tuan, saya nampak sangat-sangat dalam saya pemikiran masyarakat sejahtera, aman, bahagia. Katalah contohnya, kita datang beramai sampai beratus orang mengaji satu hadis tentang persoalan adab dalam perhubungan. Contohnya, Ustaz Sidilah kata dia sampaikan tajuk tentang adab dalam berhubungan sama kita. Islam haramkan kata-mengata, contohnya Islam haramkan keji mengeji, Islam haramkan deket-deket dendam. Hadis disampaikan, yang hadir 1000 orang. InsyaAllah kita boleh bersatu. Selama kita dengar ceramah disampaikan, ilmu masuk, kita takkan jadi manusia yang suka dengki orang, dendam ke orang, musuh orang. Tak suka kita sebab apa? Ilmu masuk dalam hati jantung kita. Kalaupun ada kalangan kita yang ada semangat tidak baik tadi, dengki dendam, kita boleh ubah. Ya Allah, aku dengar ceramah tadi Ustaz sampaikan dosa besar kita maki orang ni. Dosa besar dendam ke orang, dengki orang. Dia boleh berubah tu, insya-Allah. Ilmu dia dengar tu, dia akan jadi insan berubah. Dia segera bertaubat. Mana kawan yang putus hubungan, dia cantumkan balik. Mana jiran yang berbalah, dia akan bersatu semula. Nampak tak? Kesan daripada jemaah yang hadir ini. Nabi ajar kita macam tu. Kunu ibadallahi ikhwanan. Nabi sebut hadis, Nabi kata, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Maka ruang ilmu ni cara kita untuk mempereratkan hubungan saudara dalam agama, saudara seiman seagama. Itu satu nikmat daripada pertemuan-pertemuan jamaah ini. Jauh datang, dekat datang. Subhanallahilazim. Sebab agama mesti dalam kesatuan. Dia tak boleh berpisah berpecah. Agama datang dalam bentuk macam tu. Sebab itulah saya sering sebut di dalam banyak ceramah saya, kalau siapa boleh baca ayat surah Al-Asri dengan kefahaman yang mendalam, dia akan terasa. Sebab Allah bagi ingat dalam hubungan itu kepada kita dengan surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Betul tak? Itu surah Al-Asr ke surah Watin? Atin. Al-Asr ya. Sebab dia bahaya baca kalau tak kena baca Al-Asr, tutup Atin. Bahaya tu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Aku baca Al-Asri, tutup Atin. Itu kena, yang jadi imam kena peka lah, jangan pekak ya. Dalam surah Al-Asri tadi Allah sebut dengan terang, Allah khitabkan ayat untuk orang ramai, bukan seorang. Allah khitabkan ayat, Allah bawa ayat dalam suasana jamaah, kumpulan ramai. Apa kata Allah? Illalladzina amanu, orang yang selamat kata Allah Azza wa Jalla. Siapa? Orang-orang yang beriman. Allah guna kalimah plural, jamak, ramai. Illalladzina amanu, kecuali mereka itu beriman. Mereka sekampung setaman lah tu, sekampung setaman lah tu. Maknanya bukan seorang, kita satu taman sekampung bersama-sama beriman. Wa 'amilus salihat, dan mereka sama-sama beramal soleh, sama-sama cari ilmu, sama-sama cari iman, sama-sama gerakkan iman, sama-sama cari agama, sama-sama bina agama dan iman. Ni Allah sebut cara jamak. Allah sebut macam tu. Dia tak kata seorang. Ramai hamba-Ku, ramai kepada keimanan, bergerak dalam keimanan. Wa tawasaw bil haqqi, dan mereka kata Allah bersama-sama berada dalam kebenaran.
wa tawasaw bis sabr, dan bersama-sama sabar dalam urusan ibadatnya kepada Allah SWT. Jadi terang bersuluh. Al-Quran Allah sebut kita ni beramai-ramai, tak kira siapa. Kesan daripada beramai macam ni lah tuan-tuan, banyak benda kita dapat. Lagi ramai masyarakat belajar, lagilah makin baik masyarakat setempat. Kalaulah kita boleh kumpulkan story Ustaz Rosidi kuliah duha sampai 1000 orang, penuh dewan solat sampai melimpah 1 jam, benda tidak mustahil tuan-tuan. Saya sebut dalam bahasa mudah, tidak mustahil. Bila masyarakat mula sedar akan nilai harga duha, seronok nak mengaji, belajar, dengar ceramah disampaikan demi untuk hidup yang lebih berkah, tak ada siapa tolak benda-benda macam ni. Maka dia akan programkan dirinya 1 jam ini bukan tempoh yang lama. 1 jam dalam masjid tak sama 5 jam di pasar raya. 1 jam di surau tak sama dengan 10 jam pusing bandar Kuala Lumpur. 1 jam dalam program ilmu ini, kita sedang berada dalam rahmat Allah. Doa malaikat, catatan pahala yang sedang diberikan Allah secara by cash, percuma kepada kita. Sejauh ini malaikat sedang doa kepada kita kebaikan. Rahmat menanti kita, pahala menunggu kita. Tak sama dengan 2 jam di warung-warung makan, hatta di taman bunga sekalipun. Silakan, tak masalah. Nak riadah pun riadah, saya pun riadah juga pagi-pagi sekejap, pagi minggu dah lah, tak sempat. Tuan-tuan, yang penting ialah kita nak hidupkan suasana beramai-ramai. Ini agama punya suruhan. Nabi gembira, sangat-sangat gembira. Kunu ibadallah ikhwana, ialah kamu hamba Allah yang bersaudara mara. Tak terasakah kita semangat tuan-tuan bila sampai satu ketika, Masya Allah, Kak Limah ajak Kak Aisyah datang, Kak Wan ajak Kak Azizah datang, contohnya Kak Limah ajak pada rumahnya pun datang, Tuan Haji mat kita ajak sahabat di sebelah rumah datang. Masya Allah, yang lebih berjaya nanti, saya yakin percaya sampai setempat tahap, sebab dah ada berlaku di Selangor, di Shah Alam, banyak lokasi berlaku. Pengajian duha ini bukan setakat untuk orang setempat, berlaku di Surau Asyakirin, Keramat Wangsa, tapi orang Bangi datang, orang belah Shah Alam pun tiba, orang belah Banting jauh lagi pun datang. Boleh berlaku, masing-masing nak mengaji. Laku di Shah Alam tu kelas pengajian, di Shah Alam pagi, orang Bangi datang, orang belah Sepang pun ada, orang belah Ceras tiba pengajian di Shah Alam. Sebab saya, tuan-tuan, bercakap tadi, saya tak ada satu kerugian langsung. Orang yang dengan ilmu dia cari malam siang, dengan jauh dekat, sebenarnya dia hanya menanti cash di padang mahsyar, pahala demi pahala, barakah berkah. Jangan bimbanglah, Allah tidak sia-siakan kebaikan kita. Itu yang ketiga, keempat terakhir dalam 5 minit terakhirnya. Yang keempat pada hari ini, catat betul-betul lah. Saya nampak muslimat ramai catat, muslimin tak apa, dia dengar, dia masuk terus, tak ada masalah. Ya, itu biasa orang lelaki dia hebat, dia hebat, dia dengar tu, dia fokus terus. Orang muslimat banyak kerja kan, anaknya makan masih, jadi dia tulis. Tapi tu tulis pun simpan buku tu, jangan pula habis selesai ceramah simpan, tak cari mana buku baru pula. Dalam setahun 16 buku dia ada, ya, semua tak cukup, tak lengkap, jadi simpan betul-betul. Baik, 3, nombor 4 tulis, jangan pun nombor 6. Kalau dia nombor 6, tidurlah tu, ya. Yang keempat terakhir pada hari ini, kita dalam agama ni tuan-tuan, kita berusaha, berikhtiar. Usaha, ikhtiar itu di pihak kita, tetapi Allah Maha Kaya dalam semua perkara yang selebihnya. Semasa ialah kita usaha cari ilmu, ikhtiar tambahkan ibadat. Betul tak? Usaha ikhtiar kita ada, cari ilmu, cari pahala, cari agama, cari iman, buat itu ikhtiar. Kita
kita yang lupa serah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah sebut Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dia berazam nak buat tu bagaimana? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah yang keempat bagi saya, kita nak kena sentiasa banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku nak Engkau jaga aku daripada benda yang tak elok, daripada benda yang tak baik. Tolong ya Allah, aku ini dalam hidayah-Mu yang berpanjangan. Aku ni seronok dengan ilmu dan iman agama. Mati dalam Islam, hidup dalam agama. Mati dengan iman dan hidup dengan iman. Ya Allah, aku ini sentiasa dalam keadaan Engkau beri rezeki yang baik-baik. Hidupkan aku dalam suasana cintakan kebaikan. Jaga ibadat kita minta. Ya Allah, aku usaha. Aku ada sekadar tulang pak kerat, tapi aku ni ada musuh dalaman. Ada kadang-kadang perasaan tak elok, ada nafsu, ada syaitan datang goda macam-macam. Ya Allah, aku tak ada kuatan. Kita kena buat macam tu. Sebab kita ni makhluk yang lemah, betul tak? Kita makhluk yang lemah. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam tu ada buat silap salah. Lemah kita ni, mudah terganggu hidup. Syaitan datang goda, nafsu datang goda. Kita usaha cari kebaikan, kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita merayu, seolah merayulah. Ya Allah, tolong ya Allah, aku nak pada ilmu, tolong kekal dengan ilmu. Aku nak beriman, tolong kekal dengan iman. Aku nak jadi orang Muslim mukmin baik, tolong ya Allah, pandulah aku. Kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bimbang, sebab Allah tidak pernah mengecewakan kita. Orang yang betul-betul mengharapkan redha rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan mengecewakannya. Sebab Allah berjanji dengan kita dalam Al-Quranul Karim. Allah berjanji dengan kita, tuan-tuan, Allah akan tolong hamba-Nya yang benar-benar inginkan keredaan keselamatan. Paling tidak pun tuan-tuan baca ayat yang tuan-tuan baca tiap hari itulah. Apa dia ayat tiap hari? Suratul Fatihah. Paling kurang tuan-tuan, kita faham Fatihah itu ada satu ayat yang kita benar mengharapkan Allah punya bantuan. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tak bawa surah yang lain sambil itu saja. Tolong faham dengan elok-elok. Kita minta pada Allah bantuan. Tolong kita, bantu kita, serah pada Dia. Ayatnya apa? Itulah ayat yang kita baca setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah malam siang, dan Engkaulah tempat mohon bantuan pertolongan. Isti'anah. Kami ya Allah sembah diri kami kepadamu ya Allah malam siang, tak pernah miss waktu masa, dan kami minta tolong Kau ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Kami serah diri kami kepadamu. Tengok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat ini tuan-tuan sebenarnya dah kita baca hari dah. Cuma mungkin makna tak masuk, sekadar itulah. Rupa-rupanya itulah rintihan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat. Yang kelima, sambung bulan depan insya-Allah. Tuan-tuan, apa perkara tadi saya kira sebagai terumusan yang bolehlah kita anggap sebagai sesuatu yang jadikan kita bersemangat. Ilmu lah kita cari, amal kita cari, iman kita pasarkan, kebaikan kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan keberkatan kita bukan tak kita tuan-tuan ya. Kita minta keberkatan hidup ni menyeluruh, berkat harta, berkat makan minum, berkat keluarga, berkat anak-anak, berkat rumah tangga. Minta berkat belakalah. Kesan ilmu dia kan bawa ke situ sebenarnya. Seorang ayah yang jenis belajar, seorang ibu jenis mengaji, seorang ayah yang suka beribadat, seorang ibu suka mengaji. Berkat itu tidak hanya dia sebenarnya. Dia akan bawa berkat ke dalam rumah dia. Anak-anak tumpang berkat, hidupnya berkat. Itu yang kita nak. Itulah sebenarnya agama. Yang kesannya menyeluruh, kesannya meluas. Allah kita berserah, Allah kita bermohon. Dan saya doakan daripada saya untuk tuan-tuan di Surau Asyakirin, Dewan Pengurusan Pusat Rusli, mudah-mudahan Allah permudahkan insya-Allah. Saya tengok tadi ada 2 kuliah dah. Satu kuliah Tuha Muslimat bersama dengan Lieutenant kita sekenal, Pegawai Kagat, Ustazah Nurhayati. Alhamdulillah, tapi itu perempuan saja.
tak apalah, ya, ramailah yang hadir mudah-mudahan. Dan yang ini terbuka muslimin dan muslimat. Jadi kalaulah ya kita boleh bawa pasangan masing-masing 1 jam, bagus sangatlah, ya. Jom yang kita pergi 1 jam kuliah Tuhan. Tinggal sejak urusan rumah tangga kita, jom kita dengar ceramah. Suami pun ikut bawa isteri, dan isteri pun sebut, bang, jom bang, jangan lupa Ahad pukul 9.30 kita datang kuliah Tuhan, sejam je, bukan sampai 2 jam pun, jom. Kalau dah suami ada 20 orang, isteri pula 20 orang, kada yang 2 sini, seorang pula isterinya 20, 40 dah. Isteri datang 40 orang, suami 40 orang, 60. Jadi kita boleh meramai-ramaikan. Suami pun datang, si datang. Tapi janganlah pula serah tugas pada isteri. Serah suami dia kata, yang pergilah abang kat rumah hari Ahad, abang nak masak. Masak tengah hari, pagi 9 tak payah masak lagi. Maksudnya ialah kita cuba gandingkan hati. Saya syukur sangat-sangat. Kali inilah yang kita mulakan, tuan-tuan. 1 jam kita dengar kuliah duha, tafsir ke ayat macam-macam. Dia banyak kelegaan. Tak boleh sikit pun, tak boleh banyak, sikit mesti ada. Mesti ada. Terutama kita dalam masyarakat ini ada kekurangan, kelemahan kita. Ustaz sentuh perkara boleh jadi terkena dalam hubungan suami isteri. Boleh berubah hubungan itu ke arah kebaikan. Ustaz bersentuh perkara menyentuh tentang akhlak kita dalam kediaman rumah tangga, hubungan kita dengan Allah. Menjadi kita boleh berubah. Menyebabkan kita boleh bersama-sama ke arah untuk dia lebih baik, lebih mukmin, insya-Allah SWT. Pada Allah berserah, kita bermohon. Dan untuk terakhirnya, biasanya saya melayan juga soalan-soalan. Tapi cara saya tak terima soalan secara live. Saya terima soalan kalau ada yang bertulis. Ceramah doa saya, Ustaz Rusidi, biasanya di mana-mana kalau siapa yang ada soalan, dia tulis, letak atas meja, saya akan layan di penghujung ceramah soalan bertulis. Tapi tak ada soalan, tak ada lah. Kalau ada soalan tulis, letak meja, saya bagi pelayanan untuk jawab mereka. Yang dapat jawab, jawablah. Tak dapat jawab, tangguh dulu. Wallahu alam. Kepada semua saya doakan kebaikan, kepada semua saya doakan keselamatan, dan kepada kita semua kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki keimanan, ilmu yang mantap, dan hidup yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan penghujungnya, mestilah kita prihatin dengan situasi masa pada hari ini. Kerana SOP kena patuhi. Dunia pandemik kita belum selesai lagi. Situasi masih menakutkan kita semua. Di samping jaga SOP, kita berdoa kepada Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit pada kita selama-lamanya. Pada Allah berserah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal 'alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله